Salam sejahtera pelajar-pelajar, selamat datang ke channel J Maha. So hari ini kita akan melihat topik tingkatan 4, Sains bab 8. Okey. Ini merupakan satu bab yang menerangkan pasal unsur dan bahan. So, sebelum kita mulakan, kita kena faham apa itu atom. Okey, apa itu atom itu? Apakah struktur-struktur atom dan sebagainya. So, atom secara amnya, okey, elektron. Okey, dia mesti ada elektron. Satu, dia mesti ada proton dan dia mesti ada neutron. Okey. Tahukah anda bahawa bilangan proton dalam atom bilangan proton kena sama dengan bilangan elektron. Ini kita kena faham. Ini nombor satu. Sangat-sangat penting kita kena faham bahawa bilangan proton dan bilangan elektron kena sama dalam atom. Okey. Dalam atomnya kena sama. Okey. Nombor dua. Ada atom mempunyai satu orbit. Ada atom di mana dia mempunyai dua orbit. Ada juga atom mempunyai 3 orbit dan seterusnya. Okey. So, kita tahu bahawa yang ada dalam orbit adalah elektron. Elektron yang ada dalam orbit. So, paling banyak bilangan elektron dalam orbit pertama hanya 2 sahaja. Okey, dalam 2 sahaja. Pada petala kedua, yang paling banyak adalah 8. Dan ketiga adalah 18. So elektron ini sentiasa bergerak. So apa yang ada dalam nukleus? Dalam nukleus ini kita ada 2 subzarah, iaitu proton dan neutron. So proton dan neutron ini akan berada di dalam nukleus. Dia duduk diam-diam saja dalam nukleus. Yang bergeraknya adalah elektron sahaja. Kita akan belajar pasal susunan elektron dan juga istilah electrovalence. Okey, dua istilah ni sangat-sangat penting. Katakan dalam sini saya ada satu pertamanya ada 2 dan keduanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dan tengok, ini ialah pada orbit terakhir. So electrovalence-nya adalah 5. So kita kena faham, nombor satu, dalam atom ada elektron, ada proton dan ada neutron. Elektron berada di orbit atau pada petala. Bilangan elektron yang paling luar pada orbit yang paling luar dalam sesuatu atom itu dipanggil sebagai electrovalence. Okey. Dan bila saya ada 2 campur 5 ada 7 elektron, bermaksud di dalam sini ada proton, ada menyetujui proton. Faham? Okey, so inilah asas-asas yang kita kena tahu. Dan bilangan proton dan bilangan elektron kena sama. Okey, kita dengan mengetahui bilangan proton ataupun bilangan elektron, kita dapat menyusun unsur-unsur ini dalam jadual berkala. Okey, kenapa? Sebab jadual berkala ini disusun mengikut bilangan proton. Dia mengikut bilangan proton bertambah. So, katakan ini disusun mengikut tertib menaik nombor proton. Okey, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, inilah 4,
Ini adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So ini adalah susunan menaik, tertib menaik, nombor proton. Yang saya tulis ni adalah nombor proton. Nombor proton merujuk kepada bilangan proton di dalam nukleus. Okey, faham? Dan apa pula ini? Okey, kita akan lihat pula ini. Kumpulan. Ini adalah kumpulan. Tengok sini kumpulan. Kumpulan. Inilah kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan sini 3. Ini adalah 13. Sini adalah 14. Sini adalah 15, 16, 17 dan 18. Okey, apa maksud kumpulan ini? Kalau kita perhatikan bahawa dalam kumpulan 1 ini panggil kumpulan 1. Kumpulan 1, dia akan bunyi 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1. So apa yang sama adalah bilangan elektrovalence yang sama, sebab bilangan elektron sama-sama memberi sifat, memberi sifat kimia yang sama. Bermaksud logam-logam ini, kecuali ini ya, jangan masukkan ini, yang ini semua okey, mempunyai sifat-sifat yang sama. So tengok sini 3, 11, 19. So mereka adalah dipanggil sebagai logam alkali. Kecuali ini ya, ini tidak masuk. Okey. Kalau kita tengok ini pula, ini adalah kumpulan 2. Ini kumpulan 2, kita akan tengok kumpulan 2 macam mana pula. Kumpulan 2 ialah 2.2, 2.82, 2.882. Sini 2, sini 2, sini 2. So ini memberikan kumpulan 2. Ini maksudnya inilah kumpulan 2. Kalau kita rujuk sini pula. Okey ya, dekat sini ini bukan 3. Ini adalah 1, 2, ini adalah 13. Ini adalah 14. Ini adalah 15. Ini adalah 16 dan ini adalah 17. So kumpulan ke seterusnya kita akan tengok kumpulan ke-13. Apa kumpulan ke-13? Kita dapat 2, 3, 2, 8, 3, 2, 8, 8, 3. Okey, semua 3, 3, 3. Kalau kita ambil kumpulan ke-16, kita akan dapat 2, 6, 2, 8, 6, 2, 8, 8, 6. So kita akan perhatikan bahawa unsur-unsur dalam kumpulan ke-16 mempunyai 6 valence electrons. Ada 6 valence elektron. Okey. So bagaimanakah unsur-unsur ni disusun dalam jarum berkala? Melalui tertib menaik nombor proton. Tertib menaik nombor proton. Okey. So bagaimana kumpulan-kumpulan ini, unsur-unsur disusun dalam kumpulan? Dia bergantung kepada bilangan elektron valence. Dan bilangan elektron valence itu menyumbangkan sifat kimia yang sama. Ini kita kena faham ya. So, kalau kita tengok sini, dalam satu atom, okey. Dalam satu atom, okey. Kita akan tengok bahawa kumpulan ke-18. Okey, orbit pertama dia hanya ada 2 elektron. Orbit keduanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So ini adalah 2 dan inilah 2, 8.
So dialah susunan elektron yang lengkap. Dia lengkap dah. Bila dia lengkap, okey, bila lengkap, maksudnya dia dikatakan stabil. Bila dia stabil, dia tidak terlibat dalam tindak balas kimia. Sebab tu bersifat lengai. Okey, bermaksud adalah unsur 1 sampai ke 17 susunan elektronnya tidak lengkap. Tidak lengkap. Oleh itu dia akan bertindak balas kimia untuk melengkapkan susunan elektron. Kalau kumpulan ke-18 tidak terlibat dalam tindak balas kimia sebab susunannya telah lengkap. Sebagai contoh ya, kita ambil satu contoh. Tengok di sini 287. Ini 287. Tengok di sini. Dia tidak lengkap. Dia tidak lengkap. So dia lagi senang, dia kena terima satu elektron dan menjadi 288. Bila atom menerima elektron, dia menjadi anion ataupun ion bercharge negatif. Faham? Atom, biasanya atom ini adalah atom bukan logam. Kenapa dia kena terima? Sebab tak lengkap. Dia kena terima satu elektron, dia terus jadi lengkap. Dia senang terima satu elektron baru jadi lengkap. Sebab tu dia kena bila menerima elektron, dia menjadi, sebab elektron itu bercharge negatif. Bila dia bercharge negatif, dia tambah negatif, dia menjadi bercharge negatif. Okey, itu maksudnya. So atom bukan logam menerima elektron. Biasanya kumpulan mana? Kumpulan berapa? Kumpulan 14 sampai ke kumpulan 17. Okey, kumpulan 14 sampai ke 17 adalah bukan logam. Okey, sekarang kita tengok sini pula. Kalau kita tengok sini magnesium, magnesium ni 282. Apa dia perlu buat adalah dia hendak menjadi stabil, so dia kena buang ni. Kalau dia buang, dia jadi 28. Betul tak? Dia ada dua pilihan. Kalau kita tengok dua pilihan. 282 sama ada buang atau derma 2 elektron ataupun terima 6 elektron. Kalau terima 6 elektron jadi 288. Ini jadi 28. Mana lebih senang? Ini lagi senang sebab 2 elektron saja dia kena terima. Kalau tidak kena buang 6. 6 banyak sangat, tak boleh. Sebab tu dia lebih cenderung atau dia akan menderma elektron. Bila atom menderma elektron, kita panggil dia sebagai atom logam. Sebagai atom logam. Bila dia derma elektron, so maksudnya elektron dia menderma elektron. So bilangan elektron berkurangan daripada proton. Pada awalnya dia sama. Sekarang bilangan elektron sudah kurang, proton masih sama. So itu dia bercharge positif yang dipanggil sebagai cation. Okey. So apa kita faham di sini? Atom logam membentuk cation dengan menderma elektron. Kenapa dia derma elektron? Sebab nak mencapai susunan elektron yang stabil. Ini dipanggil sebagai octet. Okey. So atom bukan logam, dia akan terima elektron. Kenapa terima elektron? Sebab dia nak mencapai susunan elektron stabil. So bila dia terima elektron, dia bercharge negatif. So logam ini dipanggil sebagai bukan logam. So ini dipanggil sebagai logam. Okey. So dekat sini juga kita boleh perhatikan bahawa kita juga boleh faham bahawa
Sorry, okey. Kadang-kadang kita ada logam, atom dan bukan logam atom. So dia akan menderma elektron. Bila dia menderma elektron, ini menjadi kation dan ini menjadi anion. Bila kation dan anion ini bergabung, dia akan membentuk sebatian ion yang dipanggil sebagai garam. Contohnya natrium klorida ataupun kuprum 2 sulfat. So inilah contoh-contoh yang menunjukkan dia adalah garam ataupun ikatan terbentuk daripada ion-ion. Ini semua adalah zarah-zarahnya dibuat daripada ion. Faham? Ataupun besi karat. Besi karat ini dia dibuat daripada ferrum 3 oksida. Okey, ferrum 3 oksida. Sebab tu zarah-zarah ion. Kadang-kadang katakan kita juga ada bukan logam atom. Okey, dia dan bergabung dengan bukan atom, bukan logam atom. Contohnya ini oksigen atom. Ini pun oksigen atom. Sebab dia punya susunan ni 2, 6, ini pun 2, 6. Okey, susunan elektron dia. So tak cukup, ni tak cukup, ini pun tak cukup. Apa mereka buat? Mereka akan bergabung. Bila mereka bergabung, mereka berkongsi. Bila mereka berkongsi elektron. So bila berkongsi elektron, ini kita panggil sebagai atom dan ini kita panggil sebagai atom. Bila mereka bergabung, kita panggil dia sebagai molekul. So molekul bermaksud apa? Gabungan dari antara bukan logam atom dengan bukan logam atom, itu panggil molekul. Okey, kerana mereka tidak ada susunan elektron yang lengkap. Faham? Okey, kalau kita kata pasal ion, dia antara logam atom dengan bukan logam atom. Kalau molekul, kita kata bukan logam atom dengan bukan logam atom. Sebagai contoh, kalau ini adalah seorang perempuan, ini pun seorang perempuan. So ini gabungan antara perempuan. Dengan ini pula, kalau ini adalah lelaki dan ini adalah perempuan, maksudnya zarah-zarah ion maksudnya lelaki dan perempuan. Gabungan antara lelaki dan perempuan. Okey, contoh-contoh lain molekul yang kita kena tahu adalah karbon dioksida. So ini adalah perempuan juga. Ini pun adalah perempuan juga. So dia gabungan. So gabungan dia macam inilah karbon, inilah oksigen dan ini adalah oksigen. Contoh lain adalah air. Air ialah H2O. So ini adalah perempuan dan ini pula perempuan. So dapat HOH. Dan juga kita boleh ambil satu contoh amonia. Amonia ialah NH3. So dapat sini N, sini H, sini H dan sini adalah H. So semua ini adalah perempuan. Okey, so gabungan perempuan. Okey, ini panggil sebagai molekul. Okey, so untuk bahagian pertama ini saya telah menerangkan apa itu atom, apa itu molekul, apa itu ion dan apa itu kation dan kenapa ia berlaku. Untuk video kedua saya akan terangkan apakah isotop dan juga bagaimana kita nak melihat
sifat-sifat kimas unsur-unsur tertentu, ya. Sila ikut video saya yang seterusnya dan tolong subscribe kepada video YouTube saya. Terima kasih.